إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita akan jadi salah satu orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalan semua yang kita amalkan di dalam dunia ini. Ingatlah bahawa hidup kita di dalam dunia ini adalah sementara sahaja. Dunia ini bukan hidup yang kita akan hidup selama-lama ataupun kekal abadi, tetapi dia seolah-olah kata adalah jalan untuk kita lalu sahaja, untuk kita nak pergi ataupun sampaikan kepada tujuan asasi kita, iaitu hari akhirat ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hakikat dunia ini adalah mata', tipuan sahaja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, tidak bukan hidup di dalam dunia ini melainkan adalah benar tipu sahaja yang tipukan kepada kita. Sama ada hidupan harian kita, sama ada harta, sama ada kedudukan tamnan kita yang kita dapat, kerja kita yang kita dapat, duit gaji yang kita dapat, ataupun segala pemberian yang Allah Ta'ala memberi kepada kita, dia adalah cuba sahaja yang Allah Ta'ala nak cuba. Dan juga benda itu bukan benda yang kekal untuk kita bersama dengan dia di dalam dunia ini. Dunia ini penuh dengan benda ataupun manusia yang akan nak membisikkan kita, nak tipukan kita, usaha nak menyelewengkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda yang akan tarik kita, akan heret kita, akan menarikkan kita, kita keluar daripada jalan yang penuh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada syaitan, seteru nombor satu kepada kita, ataupun sama ada nafsu ammaratun bisu yang telah mengajakkan kita ataupun suruhkan kita mengadakan benda yang jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga benda kejahatan yang mereka usaha mengadakan ataupun kita buatkan di dalam dunia ini, banyak bagai-bagai jahatan yang ada dalam
dalam dunia ini. Hari ini kejahatan yang kita lihat, yang kita terjumpa dalam kampung kita, dalam masyarakat kita, berbagai-bagai kejahatan yang kita nampak. Tetapi salah satu kejahatan yang saya nak angkatkan jadi contoh di dalam khutbah pada hari Jumaat ini, iaitu kejahatan yang namanya berzina. Salah satu benda kejahatan yang syaitan telah berjaya, kita kata telah berjaya untuk menipukan kita sebagai bapa, ataupun menipukan kita sebagai ibu, ataupun menipukan kita sebagai pemuda ataupun anak-anak pemuda orang Islam, dan juga telah berlaku ataupun telah sebar banyak dalam masyarakat 3 wilayah kita, masyarakat umat Islam kita di Petaning, Jala ataupun Naratiwak, iaitu salah satu kejahatan dan dosa yang namanya zina. Ini kita tak syak kata adalah benda yang syaitan telah menipu, dan juga hari ini dosa kejahatan zina ini telah sebarkan di dalam masyarakat kita. Telah berlaku dengan cara yang mudah. Telah mengadakan dia dosa ini dengan cara yang mudah, yang mana kadang-kadang kita sebagai orang tua yang tengok, yang nampak tengok dengan mata, kita rasanya benda itu adalah benda yang biasa sahaja yang berlaku di dalam masyarakat kita. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa zina ini adalah dosa yang besar. Zina ini adalah benda, salah satu dosa yang berat, yang adalah musibah bertasak yang berat, yang Allah Ta'ala nak cubakan pada satu masyarakat ataupun satu kampung mana-mana sahaja. Al-Imam Ahmad bin Hanbal telah berkata, la a'lamu ba'dal qatli dhanban a'zamu minaz zina. Aku tak tahu, kata, ada dosa mana lagi yang sangat besar selepas daripada membunuh, dosa membunuhkan orang, daripada dosa yang berlaku daripada zina dia, yang berlaku dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, Islam telah menggalakkan kita menjauh, suruh anak cucu kita, anak lelaki kita, anak perempuan kita menjauhkan daripada dosa zina. Jangan masuk hampir dengan zina. Bukan seperti masyarakat asing yang mereka sampai kepada tahap ataupun peringkat yang tapi Islam adalah pongkan di kuakir, tapi mereka sampai peringkat kepada ke dah. Kalaulah nak berzina, guna tungyang. Kalau nak berzina, cara macam-macam yang telah disebarkan di dalam masyarakat. Tapi Islam menjagakan, semenjak daripada mula nak masuk hampir pintu zina, Islam telah melarangkan kita dah. Haramkan kita masuk dekat dengan pintu zina, apatah lagi kalaulah dia berlaku zina. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu masuk dekat, jangan kamu masuk hampir dengan zina. Larangan di dalam ayat ini menyebut boleh kita dapat tahu kata ini adalah hukumnya haram. Masuk dekat tu haram dah, apatah lagi kalaulah mereka berlaku zina. Apatah lagi kalaulah pemuda kita berlaku zina, ini adalah dosa yang paling besar lagi. Kerana hanya masuk dekat adalah benda yang dosa dan yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dah. Dengan sebab itu hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ketahuilah bahawa sehari ini pintu kejahatan telah bungkar. Pintu kejahatan ataupun anak kunci hang kuam syua telah buka demi satu. Hari ini pintu yang akan membawakan anak cucu kita kepada zina itu sangat mudah. Hari ini kadang-kadang setiap rumah kadang-kadang tidak ada terotak, tidak ada TV seperti dulu dah. Tapi kita yakin kata hari ini anak kita sendiri ataupun isteri kita ataupun anak-anak kita, mereka ada terosak belaka dah hari ini. Yang mana dalam terosak, dalam metu, dalam telefon pada hari ini ada segala benda. Ada benda yang baik, sama juga dia ada benda yang jahat, dan juga kadang-kadang benda yang jahat itu lebih banyak daripada benda yang baik lagi. Hari ini ada terotak ada dalam
dalam telefon ataupun dalam terosak anak kita. Nak tengok terotak, boleh tengok. Tak pasti kena beli tak kena beli TV ada dalam rumah seperti masa dulu dah. Tapi hari ni anak kita boleh tengok segala benda yang ada dalam telefon. Boleh tengok YouTube, ada segala kejahatan yang ada dalam YouTube. Boleh main TikTok, boleh main benda-benda yang anak muda kita main, dan juga jumpa benda kejahatan yang banyak. Ini adalah pintu kejahatan yang telah buka selama-lama dah. Dan juga pintu kejahatan akan dibuka lagi selepas daripada ini demi satu. Daun ketam, baik ketam yang dulu salah kot mai di dalam negeri Syekh kita, tapi hari ini anak kunci baik ketam telah dihalal ataupun telah boleh dijualkan, yang mana pada hari ini jual setiap tempat. Setengah tempat jual di depan masjid, setengah tempat jual di depan sekolah pondok, sekolah agama yang mengajarkan anak cucu kita mengaji Quran, mengaji sunnah. Tapi dapat sekolah hari ni ada warung mari jual baik katong skelo ataupun satu mat 280 kok ataupun 300 kok. Dan juga pada hari ini, ketahuilah dalam masyarakat negeri Syiah kita ini akan ada yang kita akan jumpa ataupun anak cucu. Boleh hari kita tak ada jumpa, kita tak ada, tapi anak cucu kita akan jumpa pada masa depan. Anak kunci kejahatan yang akan dibuka banyak lagi. Yang mana pada hari ini mereka pergi kepada Rata Sapa untuk nak jadi klumpetisam ataupun LGBT itu boleh nikah lelaki sama lelaki ataupun nikah orang perempuan sama dengan orang perempuan. Walaupun pada hari ini dengan kod mai, dengan undang-undang negeri Syiah belum diterima lagi, tapi di segi hak patibat telah berlaku dah di dalam masyarakat 3 wilayah kita. Hari ini banyak mana anak kita yang jadi panel. Hari ini anak tina kita banyak mana yang jadi pektisam, yang nak plan pek, nak tukar rupa mereka yang Allah Ta'ala menjadikan mereka. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hak jatah nak jadi orang perempuan, hak tina nak jadi orang lelaki. Wal iyadzubillahi min dzalik. Dan juga akan ada kejahatan yang banyak lagi yang akan dihola untuk terima tukar kod mai, jual tubuh lah, ataupun website yang lamuk lah akan dibuka. Tidak ada website mana-mana diblok pada masa depan. Dan juga anak cucu kita akan sapa dengan cara yang mudah. Tapi walaupun pada hari ini kod mai belum diterima lagi, tapi pak patibat telah ada dah. Telah ada dah berzina yang berlaku dengan mudah. Jual tubuh yang anak perempuan kita yang jual tubuh untuk nak boleh duit dengan banyak, nak beli iPhone lah, nak beli iPad lah, nak beli beg yang harga mahal-mahal lah, nak pakai benda brand with dia dengan masyarakat dunia. Ini adalah pintu kejahatan yang kadang-kadang kita pada masa depan boleh jadi tak ada kita jumpa dengan benda ni, tapi anak cucu kita pasti kena jumpa dengan benda kejahatan ini. Dengan sebab itu hari ini kita kena katakan dengan cara yang betul-betul, tidak boleh dinafi, tidak boleh nak partisip kata zina berlaku sangat mudah. Sama ada zina yang pesing lelaki dengan orang perempuan, ataupun zina pesing orang lelaki dengan orang lelaki, ataupun zina pesing orang tina dengan orang tina. Berlaku dengan cara yang mudah. Dan juga hari ini kita royak dah kata hari ni walaupun kod mai tidak diterima lagi, tapi banyak mana hari ni siri anak kita yang tengok dalam terosak tu. Siri lelaki kasih sama lelaki, siri orang tina, siung gi mari di antara orang tina dengan orang tina. Anak kita tengok sedikit. Anak tina kita ataupun anak-anak kita pada hari ni dapat tarbiyah daripada internet lebih banyak daripada dapat tarbiyah daripada kita sebagai ibu dan bapa lagi. Kita kadang-kadang hari ni 8 jam, 9 jam penuh dengan kerja. Tak ada nak mentarbiah, tak ada nak ajar, tak ada nak tanda dengan anak kita, tak ada. Tapi anak kita kadang-kadang 24 jam, kadang-kadang 20 jam, kadang-kadang 18 jam duduk bersama dengan kejahatan yang berada di dalam telefon yang kita beli kepada anak kita. Saya tahu ya kata sini kata kita lari, nak kita lari anak kita main terosak, nak lari anak kita main internet, social media. Tak. Hari ni kalaulah kita lari taruh mana, kita letakkan pintu ataupun pagar sekat buat dia tak semai taruh mana, satu hari mereka akan keluar juga. Akan keluar daripada rumah, pergi ngaji peringkat universiti, pergi ngaji peringkat mahawicilai, mereka akan buka sangkum
pintu sangkungnya lebih luas daripada masa yang berada sama dengan kita pada hari ini lagi. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, yang paling pentingnya kita nak di sini, pakat kita pocok vaksin kepada anak kita. Pakat kita cocok vaksin, pakat kita terbiah, pakat kita usaha mula belajar nak kontrol, nak ajar, nak didik cara main internet yang betul, yang berfaedah kepada anak cucu kita. Cari ajar mereka. Sebab gapo tak boleh tengok benda ning, headphone gapo, sebut kepada mereka. Sebab gapo kena buka benda ning, kebaikan yang kita nak buka kepada dia, sebab gapo, faedah gapo, beritahu kepada dia. Mendidikkan semenjak mereka budak lagi, belum mereka besar keluar lagi kepada masyarakat yang luas. Kerana apabila mereka keluar lagi kepada masyarakat yang luas, kita tak ada dah nak cocok vaksin. Kita tak ada, kerana dia akan bersaing lagi, dia akan ada masyarakat yang luas lagi, dia tak akan dengar dah kita. Dengan sebab itu, pakat-pakat kita cocokkan vaksin, pakat-pakat kita memberi kepentingan, beri hati kepada anak cucu kita. Khususnya pada hari ini, anak cucu kita duduk rumah belakang, ngaji online belakang. Dulu sekolah buka, kita boleh harap kepada sekolah untuk mendidik ataupun tarbiyah anak kita. Tapi hari ini anak kita duduk dengan kita, ngaji online di rumah bersama dengan kita. Bagaimana kita nak usaha cak tarang ataupun nak didik untuk nak latihkan dia main internet dengan cara berfaedah, bermanfaat banyak sekali. Dengan sebab itu, zina pada hari ini adalah benda yang kita sangat duka cita. Hari ini anak perempuan kita duduk dalam rumah dengan luar rumah, hak mana lebih banyak lagi? Dalam rumah lebih banyak ke ataupun luar rumah lebih banyak lagi? Klik kepada asal soalannya, adakah anak perempuan kita pasti dia banyak kena duduk rumah ke? Pasti dia kena duduk luar rumah lebih banyak daripada dalam rumah. Sebenarnya orang perempuan mereka pasti kena duduk dalam rumah, tak keluar daripada rumah mereka hal keadaan campen ataupun darurah sahaja ya. Dan juga pasti kena keluar dengan keadaan yang diharuskan oleh syarak Islam. Keluar bersama dengan mahram, tak keluar dengan sendiri, seorang sendiri. Pakaian dengan pakaian yang baik, yang betul dengan syariat Islam. Bukan pakaian yang buka, yang dedah aurat, yang buka aurat. Pakaian yang tak sudah pada hari ini. Pakai cuk tidur lah, pakai cuk tu lah, keluar daripada rumah mereka. Bukan. Dengan sebab itu hari ini kita kena rasa salah, kerana itu adalah kekurangan kita. Kekurangan kita yang kadang-kadang kita kurangkan di situ untuk kita nak mendidikkan anak kita. Hari ini kita kena mengaku kata anak perempuan kita duduk luar rumah lebih banyak daripada duduk dalam rumah lagi. Satu perkataan yang saya jumpa dalam internet, yang mereka royak kata sesungguhnya hari ini pakaian fashion orang perempuan. Hari ini kadang-kadang apabila kita kecek fashion orang perempuan, bukan hanya pemuda saja, anak cucu kita saja. Kadang-kadang hari ini perangkat orang tua pun fashion juga. Yang ada anak 5 orang, 6 orang dah fashion ada juga. Fashion yang betul dengan syarak tidak ada apa-apa. Tapi kalaulah fashion yang menyalahi syariat Islam, dedahkan aurat, bukakan aurat, tak betul dengan Islam, ini adalah fashion yang membawakan kita kepada dosa. Malabisul mar'ah, sesungguhnya pakaian orang perempuan hari ini, sama ada tua, sama ada muda, dia boleh royak banyak perkara. Dia boleh royak satunya sahid mari daripada mana, yang keduanya jalan keluar kita. Kalau kita nak baki bab zina pada hari ini, kita nak baki belah mana? Yang pertama sekalinya, malabisul mar'ah, sesungguhnya pakaian orang perempuan kita pada hari ini boleh royak kata tarbiyatu abiha, tarbiyah didik kepok dia tu balah mana pada hari ini. Kalaulah orang perempuan, anak cucu seorang tu adalah anak kita, keluar dengan pakaian yang mendedahkan aurat, masyarakat boleh royak selalu dah kata ini adalah kekurangan daripada didik ke ataupun tarbiyah pok dia. Tak boleh nak murih kepada anak, murih kepada dua ibu bapa dia. Berperang ataupun kurang dari segi tarbiyahkan anak perempuan dia. Dan juga yang keduanya, waghiratu akhiha. Hari ini orang perempuan yang keluar daripada rumah pakai air baung lah, pakai pakaian yang dedah aurat lah, boleh royak juga kata
bagaimana kakak dia tu kasih kepada anak dia. Ghirah, cemburu kepada adik dia tu banyak mana. Sia kepada adik dia banyak mana. Kerana apabila pakai dengan pakaian yang dedah aurat, keluar dengan penuh dengan air bau bagi orang perempuan ini ni, dia akan istashrafaha syaitan. Syaitan akan orang-orang mengata penyiarkan syaitan, dan juga syaitan akan holakkan mata lelaki tengok kepada orang perempuan itu. Kita sebagai kakak ramaiมีความห่วงแหนkepada adik kita kah? Dan juga yang ketiganya warujulatu zaujiha. Kalaulah orang perempuan sore tu dedah aurat, pakaian dengan pakaian tak betul dengan Islam, dia adalah isteri kepada lelaki, itu menunjukkan kata ความเป็นลูกผู้ชายของตัว lelaki dia itu telah hilang, tidak ada dah dalam tok lelaki dia. Orang yang jadi tok lelaki tu มีความเป็นลูกผู้ชายต้องมีความหึงหวง kepada isteri dia. Jangan boleh renawi isteri pakaian tak sudah keluar daripada rumah, yang mana mata lelaki yang berpuluh-puluh lagi akan tengok kepada isteri kita. Kita jangan ke? Kalau masa nikah kita sakit pada tara mana, cari duit, belanja nak nikah dengan isteri kita. Tapi apabila kita menikah, kita jangan wilih lelaki lain tengok sasuan ataupun tubuh badan isteri kita dengan sebab pakaian tak betul ataupun bukanya aurat. Kau pian nak menikah penipala bercakap cari duit belanja. Tapi apabila nikah dah mudah-mudah untuk nak orang lelaki lain tengok. Dan juga yang terakhirnya wa hirsu wa mutaba'atu ummiha. Menunjukkan kata mak dia ni usaha tara mana nak ikut anak dia. Nak titam anak dia ni balas mana. Masa ning pukul 12 malam ataupun pukul 10 malam dah anak tina duduk mana? Masuk rumah lagi. Kau duduk tengah batas lagi. Titam kepada anak dia. Semua ini sama ada bapa, saudara kakak, sama ada tok laki, sama ada mak, sama-sama kita muhasabah, kira diri. Adakah kita ada kekurangan? Kita kalaulah hari ini adalah sebagai bapa kepada anak, kalaulah kita sebagai kakak kepada adik, kalaulah kita sebagai tok laki kepada isteri kita, sama-sama kita muhasabah, kira. Insaf. Ada kekurangan mana, silap mana yang kita mendidikkan anak kita. Kadang-kadang kalaulah kita kacau lepas sedikit, mereka akan terjuluh dalam lubang yang namanya zina wal iyadzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, salah satu jalan keluar untuk kita nak menghabiskan masalah zina dalam masyarakat kita hari ini, iaitu salah satunya memudahkan nikah ataupun kahwin. Hari ini anak cucu kita pasti kadang-kadang hari ini ibu bapa kurang mana tahunya hukum nikah lima. Hari ini kalaulah anak kita kadang-kadang mengaji tahu, ngaji bab fiqh tahu, babun nikah, hukum nikah ada 5 semua. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa tak tahu kata hukum nikah 5 perkara tu berapa rapat. Dengan sebab itu kadang-kadang kita nampak anak kita pergi bersama dengan orang lelaki, gitu sekali, pergi situ pergi sini sekali bersama dengan orang lelaki, kita rasanya biasa ya benda tu yang berlaku dengan anak perempuan kita. Bahkan kadang-kadang anak perempuan kita gitu belum tentu lagi dia nak selamat. Kalaulah dia biasa pergi dengan saing lelaki sokma, kadang-kadang dia tak selamat daripada berlaku zina. Dengan sebab itu tidak ada kaedah mana dalam Islam seperti kita kata anak kita kena habis pediatri dulu baru kita nak menikah. Tak. Ambil kaedah ni daripada mana? Islam mengajarkan kita tengok kepada hal keadaan
sampai kan pencing anak kita, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalaulah lelaki nampak kata tak lagi dah, nampak kata kurang nak selamat daripada zina ni dengan betina sama, pasti wajib kita kena pegang nikah lah. Kalaulah kita tahu keadaan dia pasal itu dah duk holak lagi, tak kira lagi, kita akan tanggungjawab dosa kita. Tanggungjawab dosa kita. Dengan sebab itu saya royak semua kepada anak-anak murid saya, kata, kalaulah kita rasa kata tak boleh sabar, nak mengaji tapi tak boleh sabar, kecek dengan orang tua minta menikah. Tapi kalaulah kamu nak mengaji sungguh tapi rasa kata hukum suntuk dalam nikah sunat baru, tak wajib, tak sampai peringkat wajib lagi, ngaji dulu, we kuat dulu, we hebat dulu, cari ilmu sungguh dengan cari ilmu dulu. Tapi tidak ada siapa yang tahu tahap diri melainkan anak kita dan juga kita sebagai ibu bapa. Kalaulah kita ikuti anak kita, dengan sebab itu mudahlah kahwin anak kita. Cabut segala kaedah yang kita letakkan, kena ngaji habis dulu, kena ada kerja dulu, macam-macam lah. Kita tengok sepakkan pencing anak kita balas mana. Dan juga mudah nikah ini akan membarakahkan kepada hidup anak kita. Tidak ada mudarat apa sikit habuk kalaulah anak kita menikah semasa ngaji. Boleh jadi kunapak kualiti ngaji kurang, tapi ngaji kurang dengan kita kena tukar anak kita. Tong lek pian duit kat lu kau orang ajak tamzina ni, kita nak mana? Pilih di antara anak kita tak lagi dah nak atas lah zina dah. Dengan satu lagi kita kasih dia tekan dengan kaedah kata kena ngaji dulu. Kita nak pilih hak mana so? Kadang-kadang banyak yang saya jumpa ibu bapa sesar belakang kata, silap dia sendirilah yang menyusahkan ataupun mempayahkan anak dia dalam berkahwin. Dengan sebab itu sebenarnya menikah ini memberi pertolongan kepada anak kita yang sebenar. Di antara pertolongan ataupun benda yang anak kita akan dapat, tenang dalam hati. Nikah dah, mengaji dah tenang. Kalaulah keadaan duk tak lagi dah, nak menikah, perasaan nak nikah tapi mengaji dengan perasaan itu, kadang-kadang at-tama'ninah, tenang hati dalam hati dia tidak ada. Dengan sebab itu kita mudahlah buka pintu kahwin ataupun menikah kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan pintu kahwin itu dia akan ditutup pintu zina yang tersebar juga di dalam masyarakat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.